Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak cikgu semua? Cikgu harap semua sihat. Ya. Cikgu harap semua sudah melaksanakan solat fardu yang diperintahkan oleh Allah, iaitu solat zuhur, insya-Allah. Okay, anak-anak, cikgu akan teruskan PDPR kita pada hari ini. Apa dia? Di dalam tajuk azan dan iqamah, iaitu pada muka surat 13 dan 14. Pada hari ini cikgu akan menerangkan pada muka surat 13 dan 14 di dalam perkara ibadat yang bertajuk azan dan iqamah. Sebelum cikgu teruskan, marilah kita sama-sama membaca doa. InsyaAllah semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini diberkati oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okay, anak-anak, cikgu teruskan. Okay, kita tengok pengertian. Nun. Pengertian. Apa itu pengertian? Makna ataupun erti. Okey, tengok pada kotak, pada bulatan yang berwarna hijau. Okey, kita tengok apa itu? Alif, zal, alif, nun. Azan. Apa makna azan? Okey, kita tengok dalam kotak berwarna oranye, iaitu perkataan tertentu untuk memaklumkan orang ramai masuk waktu solat fardu. Solat fardu tu apa dia? Solat fardu ada 5, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bila dengar azan di TV, di radio, di surau, di masjid, azan itu menunjukkan, menandakan masuknya waktu solat fardu. Okay, kita tengok iqamah. Alif, qaf, alif, mim, ta. Iqamah. Di dalam bulatan biru. Apa itu iqamah? Iaitu perkataan tertentu untuk memberitahu para jemaah untuk mula mengerjakan solat fardu. Setelah Bilal melaungkan azan memberitahu pada orang ramai masuknya waktu solat fardu, maka orang ramai, orang Islam berpusu-pusu ke surau, ke masjid untuk melaksanakan solat fardu. Ketika dah berkumpul semua di dalam surau, dalam masjid, nanti Bilal akan melaungkan iqamah. Iqamah tu apa tadi? Iaitu memberitahu jemaah kita nak mulakan solat fardu. Okey anak-anak, cikgu teruskan. Okey, itu gambar apa tu? Yang pertama, yang kat atas tu, gambar orang tengah melaungkan azan kan? Okey, yang dekat bawah tu, gambar orang tengah pegang vacuum. Okey, cikgu akan terangkan apa dia, siapakah orang itu. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu ialah orang melaungkan azan dinamakan muazzin ataupun Bilal. Kalau orang di surau, di masjid, orang yang melaungkan azan tu dipanggil Bilal ataupun dipanggil muazzin. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Bilal bin Rabah. Bilal ni adalah iaitu muazzin. Muazzin, orang yang melaungkan azan, suara yang sangat merdu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bilal bin Rabah. Ingat, orang yang melaungkan azan itu dipanggil Bilal ataupun muazzin.
Okey, kita tengok gambar yang kat bawah tu. Orang tengah pegang vacuum tu kan. Itu orang tu ialah orang yang membersihkan dan mengemas masjid dan surau. Orang itu dipanggil Nojah. Dipanggil Nojah. Nojah ni telah dilantik oleh AJK masjid ataupun surau untuk membersihkan ataupun mengemas masjid dan surau supaya sentiasa cantik, sentiasa kemas surau dan masjid, kerana masjid dan surau itu adalah rumah Allah Ta'ala. Okey anak-anak, cikgu teruskan lagi. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, tengok yang berwarna merah tu. Ta, waw, tu, jim, waw, ju, alif, nun, an. Tujuan. Alif, zal, alif, nun. Azan. Apa dia anak-anak? Tujuan azan. Kita tengok yang pertama. Memberitahu orang ramai telah masuk waktu solat. Itu tujuan dia. Memberitahu orang ramai telah masuk waktu solat. Yang kedua, tujuan azan ialah meninggikan syiar Islam. Bila azan dilaungkan oleh muazzin atau Bilal, itu menunjukkan agama Islam duduk di atas sekali, meninggikan syiar Islam. Okey, kita tengok yang ketiga anak-anak. Apa dia? Mim nun men jim alif ja dal yadi menjadi bayanun bin tayangateng benteng dan roya dari ngagang ga waw gu alif nun wan gangguan jim ya nun jin dal alif nun dan shin ya po alif nun syaitan. Tujuan azan ini juga ialah untuk menghindari menjadi benteng daripada gangguan syaitan dan jin. Untuk makluman anak-anak semua, bila muazzin atau Bilal melaungkan azan, syaitan jin dia berkeliaran. Dia berlari dalam keadaan badannya terbakar, hangus. Sebab dia tak tahan dengar bunyi azan dilaungkan. Dia lari-lari, dia cepat-cepat masuk ke tempat-tempat yang kotor. Contohnya di dalam bilik air. Untuk pengetahuan anak-anak, bilik air tu tempat duduk jin dan syaitan. Kalau bilik air kita kotor, banyak daki lagilah jin dengan syaitan suka duduk. Sebab tu bilik air kita mestilah sentiasa bersih, sentiasa cantik. Okey. Itu tujuan azan dilaungkan. Okey, cikgu teruskan lagi anak-anak. Okey, kita tengok apakah hukum melaungkan azan. Kalau kita dengar azan dekat surau, kalau kita dengar azan dekat masjid, dekat TV, dekat radio, apakah hukumnya? Okey, kita tengok dalam kotak yang berwarna purple. Hukumnya adalah sunat yang dituntut ataupun disebut sunat muakkadah. Sunat muakkadah ialah sunat yang dituntut. Hukum melaungkan azan ni iaitu Islam menuntut orang Islam melaungkan azan apabila masuknya waktu solat fardu, supaya orang-orang dapat mengetahui sudah masuknya solat fardu. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, ni slide yang terakhir tau. Apa dia? Syarat shin ra ta, syarat-syarat muazzin, iaitu Bilal. Apa syarat-syarat untuk menjadi muazzin? Apakah syarat-syarat untuk menjadi Bilal? Okey, yang pertama mestilah lelaki. Lam alif la kaf ya ki. Lelaki. Ingat, lelaki tau yang boleh jadi muazzin ataupun Bilal. Orang perempuan tidak layak. Yang kedua, muazzin itu mestilah beragama Islam. Mestilah orang Islam. Okey, kita tengok yang terakhir. Yang terakhir, syarat untuk menjadi muazzin ataupun Bilal mestilah seorang yang mumaiz. Seorang yang apa? Mumaiz. Mumaiz ni apa nak? Okey, mumaiz ini ialah orang yang dapat membezakan mana baik dan buruk, dapat membezakan mana bersih dan kotor. Orang yang tahu tu semua, dia boleh
boleh melaungkan azan atau boleh melaungkan azan di masjid, di surau ke ada 3 syarat tu. Yang pertama mestilah lelaki, yang kedua mestilah beragama Islam, dan yang ketiga dia seorang yang mumais. Mumais ni ialah dapat membezakan mana yang baik dan yang jahat, serta juga dapat membezakan mana yang bersih dan yang kotor. Okey anak-anak, pelajaran kita setakat ini sahaja. InsyaAllah semoga kita dapat berjumpa di lain masa. Cikgu harap anak-anak dapat belajar bersungguh-sungguh. InsyaAllah semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dimanfaatkan. InsyaAllah. Cikgu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. حسنه أحيانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليك مولانا وباللقاء حيانا صلى عليك مولانا يا رحمة العالمين يا نعمة الأحكام مطاعين ثم أمين صلى عليك مولانا يا رحمة العالمين يا نعمة الأحكام مطاعين ثم أمين صلى عليك مولانا وباللقاء حيانا صلى عليك